Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Matikan oleh Allah seramai ini. Di saat mana kita sedang kumpul ni, orang lain tengah berkecamuk untuk menunggu giliran mati. Kerana tak pernah dalam sejarah dunia di mana kena penyakit yang disebut dengan pandemik yang sedang berlaku ini, tak pernah orang mati sampai sejumlah 883,000 orang lebih yang kena penyakit sebegini. Manakala yang kena, yang disebut dengan mereka yang terkena saja disahkan COVID-19 ini lebih kurang 28 juta manusia. Satu jumlah yang besar, bukan jumlah yang sedikit. Tuan-tuan pun tahu bahawa dalam sejarah sebelum daripada ini, yang kita tahu bahawa yang kena penyakit menyebabkan kematian ini pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun mati seramai 20,000 lebih manusia yang mati kerana penyakit ta'un amwas. Ta'un ini datang daripada yang disebut dengan datang daripada air, yang menyebabkan berlakunya pencemaran air ini, menyebabkan di kalangan sahabat-sahabat dan orang ramai minum air ini. Air ini daripada tentera-tentera Byzantine yang mati dalam peperangan kemudian tidak diurus dengan cara yang baik, yang menyebabkan berlaku penyakit ta'un. Wabak yang berlaku ta'un ini mematikan beberapa orang sahabat-sahabat yang terkemuka. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, di antara sahabat yang gugur kerana ta'un. Dan di zaman kita ni pun kita tahu ramai di kalangan alim ulama yang mati. Dan ada yang di kalangan kita yang dalam keadaan terperangkap dengan penyakit-penyakit wabak yang sedang berlaku ini. Tuan-tuan, saya tak bercadang nak cerita yang tu. Tapi saya nak sebutnya, kita ni jangan jadi macam orang yang sedang takut terhadap mati itu. Tetapi kita kena jadi orang yang sentiasa berfikir macam mana nak hidup lepas pada mati itu. Yang tu yang kena ada dalam pemikiran kita. Jangan kita fikir tentang mati COVID ini sampai ada orang kita bila kena COVID ini sendiri, dianya sendirinya tak keluar rumah, ataupun dianya bila sebut saja tentang COVID ada yang jadi trauma sampai peringkat tak boleh jumpa orang. Bukan orang biasa-biasa, orang yang bertitle tinggi, tak boleh keluar rumah, tak boleh bercakap dengan anak-anak pun dia tak nak bercakap kerana terlampau takutnya dia. Sehingga saya pergi ziarah dia tu, merah tangan dia yang kulit sama dengan saya ni, sampai tiap-tiap masa kejap-kejap basuh tangan ni. Nak sebutnya takutnya dia dengan COVID ini sampai demikian. Kenapa dia takut? Dia takut mati, dia panggil demikian. Para hadirin sekalian, kalaupun kita selamat daripada COVID, apakah kita tidak mati? Kita kena tanya demikian pada diri kita. Mungkin kita selamat daripada kena COVID, alhamdulillah kita tak ada jangkitan itu. Apakah dalam hidup kita ni kita tak akan mati-mati pada diri kita ni? Yang ni yang kita kena sentiasa lekatkan dalam pemikiran kita. Kita ni bahkan mati, akan sampai masa kita akan menghadap depan Allah. Tapi Allah pesan pada kita, bukan nak suruh kita takut terhadap mati itu sendiri, tetapi takutlah dengan amalan kita yang kita nak bawa lepas pada kita mati nanti. Kerana kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan diberitahu dengan cara yang baik, di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita ni gagal bila kita menghadap di hadapan Allah. Kenapa kita gagal? Kita ni, ramai di kalangan kita ni tak mati sepatutnya mati yang diajar dalam Islam. Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan saat mana kamu mati itu kecuali kamu benar-benar menjadi seorang muslim. Maknanya apa dia? Maknanya ramai di kalangan kita yang mati dalam keadaan tak sebenar-benar muslim. Mati dalam keadaan yang dia tak buat persiapan
untuk keadaan demikian. Rasulullah diajar pada kita supaya kita ni dalam hidup kita ni supaya kita sentiasa berfikir jauh. Jangan kita berfikir singkat. Jangan kita fikir hanya sekadar sebagaimana orang lain fikir. Jangan. Orang mukmin ni orang yang cerdik, Rasulullah sebut demikian. Orang mukmin ni orang yang dia kena fikir macam mana nak hidup lepas pada kita mati dalam kubur nanti. Macam mana dalam hidup kita ni bila kita bangkit di akhirat nanti. Macam mana kita nak buat diri kita ni, nak jadikan diri kita masuk dalam kubur, kubur kita ni jadi lapang. Itu cara dalam pada diri kita. Pernah tak dalam pemikiran para hadirin sekian fikir macam mana malam pertama kita dalam kubur? Bila saat mana tiba-tiba keluar daripada tengah-tengah badan kita ni ular sebesar tengkuk unta. Misal contohnya, dalam hadis Rasulullah sebut, dalam kubur ni ada ular, ada kalajengking, ada binatang-binatang yang bisa. Kalau dia gigit kamu akan menggelupur sampai hari kiamat. Disebut dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Dalam kubur kita ni tempat yang Rasulullah kata tempat yang azab. Siapa yang selamat dalam kubur, fama aisara min ba'da dzalik. Rasulullah sebut kalau kamu selamat dalam kubur, kamu akan selamatlah lepas pada ini. Tapi siapa-siapa yang tak selamat dalam kubur, start daripada masuk dalam kubur tiba-tiba dia tak selamat, maka lepas pada ini semakin teruk, semakin asyaddu dzalik. Semakin berat dia lepas pada tersebut. Rasulullah sebut dalam hadis al-qabru awwalu manazil. Rasulullah sebut kubur ni rumah yang pertama yang kamu kena masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rumah yang pertama bukan rumah kamu atas dunia ni, tidak. Tapi rumah yang pertama kamu bila kamu dalam kubur, kamu akan start mula hidup. Mula hidup dalam kubur ini. Bila kita hidup dalam kubur tu, macam mana kita nak buat? Tiba-tiba ada ulat yang keluar daripada perut kita. Bunyi krak mula memamah daging-daging kita. Macam mana kita nak buat? Saat mana tanah mula menghimpit tubuh badan kita ni, mula menyesakkan diri kita. Kita duduk seorang-seorang dalam kubur. Di saat yang sebegitu, macam mana kita nak suruh selamat diri kita yang kita lalui ini? Yang ni yang mesti kita mula bayang pada diri kita. Bila kita bangun di padang mahsyar, nak buat macam mana nak suruh nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh jamin tak diri kita ni bila kita bangun di padang mahsyar nanti kita boleh senang je masuk dalam syurga firdaus Allah? Ada tak kalau kita boleh, ada tak bayangan demikian dalam pemikiran kita? Ke tiap-tiap hari kita ni fikir, celik je mata, kita mula sibuk tanya, nak makan nasi lemak ke nasi goreng pagi ni? Kita dalam hidup kita ni, kita fikir nak berjalan ke mana hari ni? Kita fikir nak habis duitkan kita ni, yang ada ni ke mana? Ada tak dalam pemikiran kita nak suruh kita ni, dengan kita celik lagi mata kita pada hari ni, menyebabkan kita selamat pada masa yang akan datang nanti? Kalau tuan-tuan boleh berfikiran sebegitu, tanda tuan-tuan cerdik. Tanda saya cerdik. Tuan-tuan jadi cerdik. Tapi kalau tuan-tuan hanya fikir bersekitar tentang perut kita, tentang yang disebut dengan tidur bangun kita, kita fikir tentang kehidupan kita yang sementara di dunia, inilah sebodoh-bodoh manusia. Bodohnya dalam hidup kita ni, kerana kita tak buat untuk nak hidup akan datang nanti. Lalu kita kena tanya, boleh jadi kita akan tanya lagi, habis tu kita nak buat apa Ustaz? Nak suruh kita selamat ni pada masa yang akan datang nanti. Di sinilah timbulnya satu jawapan. Tak ada jalan yang boleh menyelamatkan kita dalam hidup kita ini kecuali Allah hantar Islam untuk diri kita. Islam ni dipanggil dinul hayah. Sehingga kan Allah ajar pada diri kitanya, wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam dalam hidup dia, dia tidak akan diterima di sisi Allah. Falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti nescaya orang ni akan jadi rugi. Masuk dalam kubur je rugi terus dalam hidup kita. Bahkan Allah mula sebut, wa raditu lakumul islam dinan. Aku redalah dalam hidup kamu ni, Islam ni menjadi dinul hayah. Jadi menjadi yang disebut dengan way of life, cara hidup kamu. Allah tak sebut
Aku jadikan Islam ni sebagai agama kamu saja, tidak. Jangan kita faham Islam ni untuk sebagaimana Kristian, sebagaimana Buddha, sebagaimana yang disebut dengan agama-agama lain. Tapi Islam ni dia panggil dinul hayah, way of life, satu cara hidup. Dalam hidup kita ni Islam, dalam hidup kita ni nak suruh apa dia pada diri kita? Nak suruh kita selamatlah pada masa yang akan datang. Kalau kita cari selain daripada agama Islam dalam semua bidang dalam hidup kita, dalam hidup kita ni kita tak percaya pada Islam dalam bab ekonomi. Misal contohnya, orang kita kan dia tak percaya pada dia letak keyakinan hidup dia ni separuh kepada Islam, pada Allah, separuh lagi pada kekuatan diri dia sendiri. Dia rasa dia lebih kuat daripada agama. Yang ni jadi bahaya. Lebih kuat daripada Islam dalam hidup dia. Dia macam meyakini untuk diri dia. Dia percaya pada duit, dia yakin pada jawatan, dia yakin pada selain daripada Islam. Allah dia ajar bila kita ni masuk Islam, udkhulu fis silmi kafah. Bila masuk Islam, kamu serahlah seluruh tu badan kamu untuk Islam. Semua sudut dalam hidup kamu. Nak suruh apa dia? Nak suruh Islam ni mula memandu jalan hidup kita. Dalam ekonomi Islam. Dalam sosial Islam. Dalam politik Islam. Dalam kebudayaan Islam. Bila kita boleh terima Islam yang benar yang seluruh dalam hidup kita, maka di waktu tersebut kita dah mula menghayati segala kenikmatan Islam dalam diri kita. Kalau di waktu itulah kita boleh mula jamin hidup kita ni kita akan selamat pada masa yang akan datang nanti. Tapi kalau kita ni teragak-agak dalam Islam ni, ramai orang kita teragak-agak terhadap Islam. Saya nak sebut yang ni kebanyakan di kalangan kita. Kita boleh sebutlah, saya orang Islam dah ustaz. Saya orang Islam dah. Apa saya nak teragak-agak lagi? Kita tanya, betul ke kamu orang Islam? Betul, dia sebut demikian. Tapi kita tanya, kalau betul kamu orang Islam, kamu tolong baca Quran. Saya nak dengar kamu baca Quran. Senang, kita mulakan demikian. Baca Quran. Ramai orang kita tak boleh baca Quran. Dia Islam tapi tak boleh baca Quran. Kenapa tak boleh baca Quran? Dia beralasan, saya bukan apa, saya sibuk ustaz. Yang ni jawapan di kalangan kita. Kenapa tak boleh baca Quran? Yang teruk-teruk dia jawab, saya benak ustaz, dia sebut. Yang teruk-teruk lagi kan, kenapa tak boleh baca Quran? Saya benak. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu, dia sebut. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Orang kita ni simple, saya nak sebut cara mudah kita tak yakin terhadap Islam. Orang kita dia tak yakin terhadap Islam. Tak yakin. Kalau kita nak tahu kita yakin tak yakin, sampai peringkat kita tak boleh baca Quran. Pelik kan? Macam mana orang yang yakin terhadap Islam tiba-tiba dia tak boleh baca Quran? Kita ambil contoh yang tu dahulu. Kalau kamu yakin, tentu kamu boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Dia jawab, alasan dia sibuk. Sibuk apa dia? Sibuk dengan dunia. Okey, betul lah. Kamu sibuk lah. Kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp dia boleh baca. Facebook dia boleh baca. Quran dia tak boleh baca. Ni contoh yang mudah bagaimana tak yakin terhadap Islam. Tak yakin terhadap Islam ni maknanya apa dia? Kamu tak yakin kamu akan hidup lagi pada masa yang akan datang. Kalau kamu yakin, sebagaimana orang yakin kan, kalau kita timbul keyakinan dalam jiwa kita, dalam semak ni ada ular, apa benda yang kita akan buat? Kita akan mula bertindak. Dalam hidup kita ni, kita mula, mata kita memandang, telinga kita mendengar, tangan kita pun mula cari buluh-buluh dan sebagainya. Kemudian kaki kita pun mula dah bersiap. Kerana kita yakin, ular ni jangan main-main dengan dia. Nanti dia akan patuk kita, boleh membawa kepada kematian pada kita. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita yakin terhadap akhirat Allah, tentu perubahan diri kita ni akan terjadi. Apa dia antaranya? Sembahyang kita jadi khusyuk. Mesti sembahyang kita jadi khusyuk. Kerana kita yakin terhadap akhirat Allah, kita mesti buat terbaik. Antaranya lagi apa dia? Kita senang untuk bangun tahajud. Ni bila kita dah mula timbul keyakinan, sehingga kan Allah cerita orang yang nak bangun tahajud tu sampai peringkat dia sanggup renggang daripada tempat tidur dia.
tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tengok cara Allah cerita. Orang yang sanggup, yang yakin sungguh ni terhadap Allah, dia sanggup genggang tempat tidur dia. Tatajafa junubuhum anil madaji. Dia sanggup bangun daripada tempat tidur yang empuk. Allah sebut madaji. Kenapa dia sanggup bangun? Yad'una rabbahum. Dia sanggup untuk berdoa kepada Tuhannya. Dalam keadaan bagaimana? Khaufan. Dalam keadaan dia rasa takut. Wa tama'an. Dalam keadaan dia rasa tamak. Dia rasa nak. Dia tu beria. Bila dia berdoa tu, menggigil-gigil tangan dia. Menangis teresak tu badan dia. Kenapa? Dia yakin sungguh. Bila dia yakin, dia akan buat sungguh-sungguh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami bagi kepada mereka, mereka akan bagi sedekah balik semula kepada Allah. Hantar segala nikmat-nikmat yang Allah bagi pada mereka untuk mereka dapat balik di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara orang mukmin. Keyakinan ni mesti sentiasa dikuat. Kenapa saya sebut tentang keyakinan terhadap Islam ni mesti dikuat dalam hidup kita? Kerana tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, dalam hidup kita ni jadi masalahnya, lagi kita berusia, lagi badan kita lemah. Yang ni yang kita kena faham. Lagi kita ni, kita ni, proses yang Allah buat pada kita ni, tidaklah kata straight, semakin lama hidup semakin kuat, semakin lama hidup semakin kuat, semakin lama hidup tak jadi lesu tu badan kita, tak. Dia jadi lama-lama kita hidup, lama-lama kemuncak hidup kita ni terbaik bila? Umur 40 tahun. Start daripada umur 40 tahun tu, turun balik dah. Kekuatan kita ni dah mula menurun dah. Dulu kita boleh driver, bawa kereta ni sejauh lebih kurang berapa? 800 km. Kita boleh bawa 2 hari 2 malam tak tidur. Tapi sekarang, cuba bawa kereta. Berjalan keluar daripada parking rumah je menguap terus dah. Nak sebutnya beza kan? Dulu kita boleh makan 2-3 pinggan. Nasi ni pantang orang hidanglah apa pun. Tolak batu, kayu, PVC dipanggil begitu. Yang tu je yang kita tak makan. Yang lain tu hidanglah apa pun kita boleh mamah. Kita boleh, sekarang tak. Orang hidang daging pun tak boleh nak telan dah. Gigi melekat ni sakit gigi. Gigi kita dah mula tak kuat dah. Tak sama kan? Kudrat kita ni semakin melemah. Tapi Islam dia nak suruh, semakin melemahnya kudrat, semakin kuatnya keyakinan. Yang tu yang kenapa? Kita tanya, kenapa Ustaz? Kerana semakin kita penghujung usia, semakin kuat goncangan. Goncangan kita ni berlaku. Para hadis sekarang akan berlaku goncangan apa dia? Goncangan dalam kekeluargaan. Kita dulu kan, suami isteri. Saya buat contoh yang mudah. Suami isteri dulu pantang sentuh dipanggil macam. Pantang sentuh, mula-mula kahwin kan, pantang sentuh. Sekarang jangan sentuh-sentuh. Beza kan? Dalam hidup kita jangan sentuh-sentuh. Kita dah semakin menjarak kan? Suami isteri pun kadang-kadang nenek tidur dengan cucu. Manakala kita pula tidur seorang-seorang depan televisyen. Nak sebutnya gambaran, semakin kita menjarak kan hidup kita. Hidup kita ni, dalam hidup kita ni, kita dah ada goncangan dipanggil. Goncangan. Harta benda kita, walaupun kita banyak harta benda kita, tapi digoncangkan harta benda kita ni. Mana-mana di kalangan kita masih lagi tercari-cari dalam hidup dia. Makin tua dia, semakin kalut mencari harta. Padahal dia nak kena tinggal harta. Yang dia kalut cari harta tu buat apa? Kalau di sudut logiknya lah, buat apa kamu nak cari lagi harta? Nah, kamu pun bukannya nak guna pun harta tu. Tapi ketamakan tu lain macam je dipanggil demikian. Kan pelik kan? Padahal dia tu penyakit semua dah ada dah. Dah ada semua dah penyakit. Kencing manis ada. Kemudian apa dia? Jantung pun ada. Go out pun ada dipanggil. Go out gout dia panggil. Nak sebutnya, waktu itulah Islam dia nak suruh, tubuh dan Allah dia nak suruh kita kuat. Jangan kamu ni tergoyang. Jangan tergoyang. Tergoyang apa dia? Keyakinan terhadap Islam. Patutnya kita ni, lagi kita berumur, lagi kita berebut untuk jadi dapat saf yang pertama. Tu dia mesti jadi begitu.
Semakin kita berusia, semakin kita ni berebut ni saf pertama. Jangan lepas pada orang lain. Maknanya saf pertama ni milik aku. Orang tanya kenapa? Aku tak sabar-sabar lagi untuk nak dipanggil menghadap depan Allah. Bila dipanggil menghadap depan Allah, aku orang yang pertama yang akan disoal untuk senang masuk dalam syurga Firdaus Allah. Patutnya demikian. Tapi kenapa kita tak demikian? Semakin tua, semakin hambar. Semakin tua, semakin kita lesu pada diri kita. Semakin kita rasa begitu sekadar-kadar. Padahal masa semakin berusia, semakin kuat gangguan syaitan dalam hidup kita. Gangguan syaitan ni saya nak sebut sampai peringkat mana syaitan tak lepas diri kita. Dia tak lepas. Dia tak akan bagi pada diri kita terlepas begitu. Dia nak pastikan kita ni dalam keadaan mesti bersama dengan dia dalam neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni janji syaitan kan depan Allah. Aku akan datang depan, belakang, kiri, kanan. Cuma dia tak boleh sebut atas dengan bawah je, dia tak sebut. Kenapa dia tak sebut atas bawah? Kan atas diturunkan Al-Quran. Tu je dia sebut. Tapi dia sebut sumpah dia dengan Allah, aku akan datang, la'atiyannahum. Aku akan datang umat manusia ni sebelah depan, belakang, kiri, kanan, dia akan datang. Waktu tersebut aku akan pastikan dia mati dalam keadaan sesat dan tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tahu ramai mana orang di kalangan kita yang mati itu tak boleh mengucap. Ramai di kalangan kita yang mati itu longgar keyakinan dia. Terlepas kekuatan dia, terlepas saat mana dia dipanggil menghadap tu, dia terlepas segala-gala yang pernah dia buat sebelum daripada dia. Cuba perhati di kalangan kita. Ada orang kita ni semakin tua, semakin tak nak sembahyang. Semakin tua, semakin tak nak tutup aurat. Semakin tua dalam hidup kita ni, semakin menjauhkan diri dengan Islam. Pelik dalam hidup ni. Patutnya kita ni semakin tua, semakin kita ni dekat dengan Allah. Janganlah kita ni semakin tua, semakin jauh dengan Allah. Tapi kenapa jadi demikian? Kerana kita ada dua penyakit yang disebut dalam Al-Quran Karim. Di awal-awal lagi dalam Al-Quran Karim Allah cerita manusia ni ada dua penyakit. Yang pertama, zaluman, penyakit buat khianat. Suka buat khianat pada diri sendiri. Khianat pada diri kita, khianat pada orang lain. Dua-dua kita khianat. Zaluman, ni penyakit zalim dia panggil. Jangan kita nampak zalim untuk orang je. Ramai mana orang yang buat zalim pada diri sendiri. Penyakit zalim kan? Penyakit zalim ni penyakit apa? Zaluman. Yang Allah sebut, innahu kana zaluman. Waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan Islam ni, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Waktu mana Allah tanggungkan Islam ni untuk manusia, tapi Allah sebut innahu kana zaluman. Manusia ni dia ada penyakit zalim, buat khianat. Penyakit ni penyakit buat khianat. Buat khianat pada siapa? Kita tanya, buat khianat pada siapa? Orang dia buat khianat pada diri dia sendiri. Macam mana dia buat khianat pada diri dia sendiri? Bila dia dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dia bukan buat khianat pada Tok Imam. Dia tak boleh sebut padan muka Tok Imam aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut padan muka aku tak datang. Dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dia buat khianat. Kadang-kadang kan ada ustaz-ustaz yang nak datang ceramah, nak mengajar. Dia guna kuasa dia. Kuasa dia untuk apa dia? Tahan. Jangan benarkan ustaz ni. Ustaz ni, dia sendiri tak dengar pun ceramah. Tapi dia tahan orang, jangan bagi dengar. Dia bukan buat khianat pada ustaz tu. Bila ustaz tu tak dapat datang, dia tak boleh sebut padan muka ustaz tu. Dia tak boleh datang. Aku guna kuasa aku. Dia sebut demikian. Dia kena sebut padan muka aku. Seramai mana tak dengar kuliah ustaz tersebut, aku yang menanggung dosa. Ni dipanggil zaluman. Biasa kan kita pernah dengar ibu-ibu dia sebut pada orang ramai, anak saya ustaz baguslah, mencuri tak, menipu tak, berzina tak, minum arak tak, semayang pun tak, puasa pun tak. Segala jenis tak dia panggil. Hidup dalam keadaan serba tak. Orang kita memang dia tak buat khianat pada orang, tapi dia buat khianat pada diri sendiri. Bila dia tak semayang,
dia buat khianat pada diri dia. Bila dia tak puasa, dia buat khianat pada dia. Bila dia tak tutup aurat, dia buat jahat untuk diri dia. Zaluman. Yang macam ni Allah cerita ni, orang ni bila dia mati masuk dalam kubur, innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Dia masuk dalam kubur tu, malaikat tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Asa terakhir dalam hidup kamu tak semayang. Mati dalam keadaan kamu tak semayang, tertinggal. Balik kerja, sibuk kerja ni contoh. Kemudian berkejaran nak balik ke rumah, nak makan dengan anak isteri. Terlanggar tengah dalam perjalanan. Langgar lori, berkecai kepala, mati masuk dalam kubur. Mati dia masuk, ringkas dia masuk dalam kubur saat tersebut. Dia tertinggal semayang asar. Dia tak semayang asar. Masuk dalam kubur tu, malaikat tanya terus, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Dia masuk dalam kubur tu begitu. Kenapa kamu mati macam ni? Masuk dalam kubur tu, tengok dalam poket dia ada nombor ekor misalnya contoh. Mati dalam keadaan zaluman. Mati dalam keadaan innahu kana zaluman. Yang jadi buat khianat. Khianat pada diri sendiri tu. Lalu dia, malaikat tanya, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami di kalangan orang yang lemah di atas dunia dahulu. Kami tak sempat, malaikat. Malaikat, kami ni orang yang mustad'afina fil ard. Ni jawapan di kalangan orang-orang yang masuk dalam kubur dalam keadaan zaluman. Dia dalam keadaan dia buat khianat. Bila begitu, malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi ni Allah jadikan pada kamu, tidakkah dia luas? Luas kan bumi ni? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Kenapa kamu tak berkejaran? Dah tahu dah kamu ni ada kelemahan. Kamu baikilah kelemahan diri kamu tu. Kamu sibuklah sikit macam kita kan. Para hadirin sekalian tahu, para hadirin sekalian ni ada kelemahan. Saya tahu saya ada kelemahan diri saya. Tuan-tuan tentu tuan-tuan tahu ada kelemahan diri tuan-tuan. Saya ni ada dosa ni buat. Dosa apa dia? Saya buat loan dengan cara tidak Islam, misal contoh. Dosa ni tiap-tiap hari menanggung dosa. Ini contoh. Ataupun kita ni, dalam diri kita ni, saya ni ada dosa. Dosa apa? Saya tak bayar lagi hutang kawan saya. Saya menanggung hutang kawan saya. Mesti kita ada di kalangan kita. Kita tahu diri kita ni ada kelemahan. Ya, ataupun kita kata, saya ni ada dosa ni. Dosa apa? Yang kita ada di kalangan kita. Tak belajar. Alim ulama ada, tapi tak pernah pun nak pergi tumpang ilmu daripada alim ulama tersebut. Kita kan, kalau kita tak, malaikat tanya kita lah masuk dalam kubur, kamu belajar tafsir dengan siapa? Nama apa guru kamu? Waktu mana kamu hidup atas dunia? Kamu belajar hadis dengan siapa? Guru kamu nama apa? Guru kamu nama apa? Malaikat tanya je soalan. Kita masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, kamu waktu mana kamu hidup dahulu, kamu belajar sirah dengan siapa? Guru kamu nama apa? Mesti jawab Google. Kita yang jawab, tak ada lain dah guru kita ni. Hidup kita. Kalau tidak, kita akan jawab apa dia? Ni nafsu. Saya akan pandu pada nafsu yang diajar oleh orang ramai kan di atas dunia dahulu. Tepuk dada tanya selera. Senang diajar demikian. Nak tahu apa-apa, tepuk dada tanya selera. Sepatutnya tepuk dada tanya Quran. Patutnya demikian. Tepuk dada ni tanya hadis Rasulullah. Tapi tak. Hidup ni zaluman. Sibuk dalam hidup. Ini yang pertama, penyakit yang kita ada. Penyakit yang kedua, jahula. Jahil. Allah sebut demikian. Bila jahil ni, kita membiarkan kebodohan itu menguasai diri. Sehingga kan kita hilang keyakinan terhadap Islam. Kita membiarkan diri kita ni. Tak nak belajar. Politik Islam, mana kita nak belajar? Orang kita sebut politik suku, agama suku. Orang kita dia ajar, jangan sebut politik ni ustaz. Kotor, najis, dia sebut demikian. Kita kata kalau kotor najis, Rasulullah tak terlibat dengan politik. Dan kita sebut demikian.
Islam ni merangkumi semua sekali. Dia bukan hanya dalam bab sembahyang puasa je. Dalam bab apa saja hidup kita ni, ustaz dah bagi tahu pada kita. Segala benda yang kita buat dalam hidup kita semua terlibat dengan agama. Hatta kita apa dia masuk tandas, duduk di atas mangkuk tandas tu pun ada cara agama. Hatta kita apa dia tidur, waktu mana kita tidur tu ada cara agama. Start daripada bangun, celak mata, diajar oleh agama, sampai kita tidur balik ada agama. Pelik orang kita, dia nak guna agama tu dalam bidang-bidang tertentu saja. Lalu dalam hidup kita ni, saya nak sebutnya, bagaimana kita nak suruh selamat akan datang nanti. Mulalah kembali balik keyakinan hidup dengan Islam. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman pada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, benar-benar dalam hidup kamu. Jangan kamu ambil separuh-separuh je. Sampai hujung tu, dahlah benar-benar kamu takwa. Sungguh-sungguh kamu takwa pada Allah. Allah mula sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali kamu benar-benar masuk Islam keseluruhan dalam hidup kamu. Yang inilah yang saya nak masukkan. Hidup kita ni, hidup mati mesti dengan Islam. Jangan kita ni ambil Islam separuh, kemudian kufur separuh yang lain. Jangan demikian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah patut kamu beriman separuh dan kamu kufur separuh yang lain, wahai ahlul kitab? Allah tegur demikian. Manakala kita orang Islam, sebut saja kita Islam ni, ambil semua. Jangan kita berpaling daripada perintah Allah. Orang kita ni, dia tak yakin sepenuh sampai dia boleh percaya kepada orang kafir tu. Dia boleh percaya dengan si munafik tersebut dibandingkan dengan orang Islam. Pelik kan? Pelik orang kita ni. Saya buat contoh yang mudah lah. Orang kita ni, dia boleh percaya dengan orang kafir. Waktu mana orang kafir tu datang bagi tahu Tok Guru ni makan rasuah, dia sebut. Tok Guru ni makan rasuah, misal contoh ni. Tok Guru ni mengajar sejak daripada muda sampai tua. Khatam tafsir Quran tu berulang kali. Datang si kafir perempuan, datang sebut Tok Guru ni makan rasuah, misal contoh ni. Saya buat contoh ni. Orang kita percaya dengan kafir ni dibandingkan dengan Tok Guru ni. Terbalik dalam hidup. Terbalik dalam hidup. Tak percaya. Orang kita ni tak percaya dalam hidup dia. Dia kata, betul lah Tok Guru ni penunggang agama. Dia boleh sebut demikian. Betul lah. Dia percaya dengan si kafir ni lagi. Padahal Islam dah ajar dah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan kamu mati kecuali kamu seorang muslim. Supaya apa dia? Supaya kamu boleh selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni sekadar ni lah. Mudah-mudahan jadi macam saya seorang patutnya di moderator kan. Kena bagi-bagi sikit ni. Tapi jadi seorang je nak jelaskan tentang ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Saya pohon kemaafan di atas ketelanjuran bahasa. Dan Ustaz Amin minta supaya tutup terus pada di kita ni. Saya nak sebut beginilah para hadirin sekalian. Kalau tuan-tuan nak suruh selamat, tuan-tuan jaga 3 perkara. 3 perkara ni jangan terlepas dalam hidup kita. Yang pertama, jaga keyakinan hidup dengan Islam. Hidup kita ni macam tadilah, sahabat-sahabat tanya dah Rasulullah, kalau kami tergoyang keyakinan terhadap Islam ni nak buat macam mana Rasulullah? Rasulullah sebut, kamu ulang, bibir kamu sebut, tiap pagi kamu sebut, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ni tiap-tiap hari sebut 7 kali. Ayah-ayah ingat ya. Ni wirid ni yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita ulang baca. Raditu billahi rabbah. Aku dah redalah Allah ni Rabb aku. Wa bil islami dina. Islam ni sebagai satu cara hidup aku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nabi Muhammad itu nabi dan juga rasul dalam kehidupan aku. Ini yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah kita pada Allah. Jaga ibadah. Jangan kita cuai dalam ibadah kita. Ibadah apa yang kena jaga? Yang pertama, jaga ibadah solat. Solat start daripada akhir balik sampai kita tua, menjadi nikmat dalam solat kita. Sampai Allah sebut qad aflahal mu'minun. Siapa yang paling berjaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Orang yang berjaya ni bukan orang rumah besar. Orang berjaya ni bukan orang pangkat yang hebat. Bukan orang berjaya ni bukan orang kereta yang mewah. Tapi orang paling berjaya di kalangan kamu ni siapa? Orang yang berjaya ni orang yang hidup dia semakin lama dia solat, semakin khusyuk solat dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyun. Tu solat, saya nak sebut demikian. Biar sampai kita rasa nikmat, lazat dalam kita solat. Ayah-ayah, ibu-ibu, bila kalian kedengaran solat, kalian rasa tak sabar-sabar. Dan macam kita dengar dalam PKP baru ni kan. Bila kena PKP ni, Tok Imam, berapa ramai Tok Imam solat dalam keadaan menangis teresak-esak. Ramai mana Bilal yang mengalunkan azan, dia azan tu menangis, sak menangis. Sambil, kenapa? Ni dia dapat nikmat, dia panggil. Dia rasa nikmat sangat dengan dia buat ibadah sebelum daripada ini. Tiba-tiba dia rasa kekosongan dalam hidup. Berapa ramai ibu-ibu dan berapa ramai ayah-ayah yang dia dengar azan dalam PKP baru ni, datang ke surau ke masjid ni, goncang pintu pagar masjid. Goncang. Menangis teresak-esak. Ya Allah, kenapa kamu tutup pintu-pintu rumah kamu sekarang, Ya Allah? Di saat mana tak pernah dalam hidup aku ni, kamu tutup pintu-pintu kamu untuk kami ni, Allah. Menangis tu. Melurut. Sampai hantuk kepala tu. Saya ditunjukkan dalam viral video yang dirakamkan. Ada setengah ayah-ayah, ibu-ibu datang ketuk ni. Pintu-pintu surau ni. Kemudian dalam keadaan menangis, doa kepada Allah. Ya Allah, kamu tutup pintu-pintu rumah kamu. Jangan kamu tutup pintu rahmat kamu untuk kami, Ya Allah. Kenapa? Hidup mereka ni dalam keadaan yang mereka rasa nikmat dengan Islam. Itu dipanggil dua. Dalam ibadah. Ibadah apa lagi? Quran. Baca. Jangan malas untuk baca Quran. Jangan rajin baca WhatsApp. Tapi Quran kita malas. Jangan. Orang kita percaya pada WhatsApp lebih percaya pada Quran. Sekarang ni kan, dia baca WhatsApp tu, ni tengok ni, dah di WhatsApp ni dalam poster ni, dia tunjuk demikian. Dalam Quran jelas. Allah sebut, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik bawa berita pada kamu, kamu kena tabayyun terlebih dahulu. Kamu kena perhati betul-betul. Betul ke tak betul ni? Ni orang fasik. Ni bukan orang fasik, orang kafir datang pun kita percaya. Pelik orang panggil demikian. Orang kafir yang bawa berita, kita boleh percaya. Dengan kekufuran dia tu, kita boleh percaya lagi pada diri dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang kafir dah, Allah dah pesan dah kan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang kafir tu, Yahudi dan Kristian tu tak akan redha pada kamu sehingga kamu hidup dengan cara hidup mereka. Allah tak sebut hatta tadkhulu dinahum, sehingga kamu masuk agama mereka. Tapi Allah sebut hatta tattabi'a, sehingga kamu ikut segala apa yang diajar oleh mereka tersebut. Kemudian dalam masa yang sama, ni dalam bab ibadah, saya nak pesan apa dia? Tolonglah alihkan semua aset-aset yang kita ada di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Tuan-tuan ada aset kan? Tuan-tuan ada harta kan? Tuan-tuan tolong alih sekarang. Waktu mana kita ada ni ke akhirat. Jangan tunggu orang lain nak push harta kita ke akhirat. Jangan. Tuan-tuan akan menyesal nanti. Tuan-tuan alihkan sekarang. Segala benda yang kita ada ni, alih sekarang ke akhirat. Hantar. Macam mana nak hantar ke akhirat? Dalam hidup kita ni, wakaf. Macam mana kita nak hantar ke akhirat? Sedekah. Macam mana kita nak hantar ke akhirat? Infak. Yang ni hibah. Semua ni dipanggil hantar ke akhirat. Bagi tahu pada anak-anak kita. Panggil anak-anak kita balik. Bagi tahu pada anak-anak kita, abah, umi kamu dah umur 60 tahun. Dah lebih dah. Masa ni masa kecederaan dah Allah bagi ni. Masa ni abah nak bagi tahu pada kamu anak-anak satu benda. Jangan berkelahi terhadap harta benda yang abah tinggalkan ini. Jangan berebut. Pesan terus. Manakala harta yang abah tinggal ni, bagi terus pada mereka sebut. Dia panggil hibah. Anak-anak jangan marah. Jangan marah pada mak ayah yang telah memberi terhadap, bagi pada orang tu lebih, bagi pada orang yang lebih. Punca apa? Punca perangai kita jugalah. Ni ada yang terbaru ni.
Ada seorang ibu, dia telefon pada saya, teresak-esak dia menangis. Dia kata anak dia sebut pada dia, ibu tak adil. Kenapa? Ibu bagi rumah ni kepada kakak. Ibu alihkan nama ni pada kakak. Tak sepatutnya ibu kena bahagi sama rata semua. Saya kata, makcik dah hibah ke? Makcik dah bagi ke? Ya, saya dah bagi ustaz. Sebab yang perempuan ni, dia yang jaga saya. Dia ambil berat pada saya. Yang lain tu semua tak peduli pada saya. Dia sebut demikian. Yang lain tu tak peduli. Jadi, bila ibu tu dah hibah, ayah tu dah hibah, anak-anak ni jangan terasa hati. Kena sebut apa dia? Padan muka kau. Bahasa yang kita nak sebutnya. Kerana kamu tak jaga mak ayah kamu kan? Dia akan tengok dah. Dia nak bagi pada siapa? Dia bagi pada mereka yang pandai menghargai mak ayah. Kadang-kadang ada anak-anak dia marah. Dia kata, kenapa mak nak bagi pada adik bongsu? Kenapa tak bagi pada sami-sami? Kenapa? Dah dia tengokkan dalam hidup kita. Kita sebut ada anak kita. Lepas pada kita mati, jangan bertelingkah. Manakala rumah ni jangan siapa yang ambil. Rumah yang ada ni, abah beli dengan kudrat, dengan segala kekuatan kita, dan rumah ni abah nak miliki balik di akhirat nanti. Abah dan umi kamu akan miliki. Kamu jangan ambil, kamu jangan berebut. Nak buat macam mana? Datang jumpa dengan AJK Surau ni, bagi tahu AJK Surau, saya nak wakafkan rumah saya. Bila saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, rumah tu menjadi milik surau. Cuba try nak tengok. Buat sekali pada diri kita demikian. Kita sebut pada anak-anak kita, jangan ambil. Manakala kamu cari sendirilah kamu. Rumah ni aku yang cari kan? Aku yang beli. Kita sebut pada anak-anak kita. Habis tu macam mana nak buat? Bila kita mati nanti, kita masuk dalam kubur, kita berjumpa balik rumah kita tersebut. Tak percaya, cuba try mati. Tak percaya. Nak berjumpa, tak berjumpa. Masuk dalam kubur, kenderaan kita sama juga. Saya tengok banyak kenderaan kadang-kadang terbiar tepi jalan. Padahal ada nilai lagi tu. 3,000, 4,000 mesti laku lagi. Tapi sanggup dia biarkan. Kadang-kadang terbiar tepi jalan. Kamu menyesakkan dada, menyusahkan orang. Dosa kamu tiap-tiap hari. Kamu buat demikian. Kenderaan kita tu jangan sampai menyusahkan orang. Orang tengok bersemak kerana kenderaan kita. Yang kita tak nak guna dah. Patutnya hantar pada surau. Saya wakafkan untuk surau. Senang. Surau pula jual pada orang ramai. Siapa yang nak beli ni dengan kadar tertentu? Kita nak duit je. Surau senang nak jemput ustaz yang lain datang. Kita nak sebut demikian. Manakala kenderaan ni jual, dipanggil tukar nilai wakaf, tabdil. Dia panggil demikian. Kita tukar wakaf tadi, rumah sama juga. Jual rumah tu pada orang yang lain pula. Bagi tahu, bawah-bawah, pada harga ni kami jual, kami nak duit. Rumah katakanlah di sekitar ni harga 500-600 ribu, misal contoh. Kita jual 400 ribu. Tak sebut demikian. Bayang 400 ribu pada seorang. Kemudian 200 ribu lagi tu, ini dianggap cara untuk kamu datang ke masjid. Ini cara demikian. Nak suruh ramai orang Islam yang boleh datang ke masjid, datang ke surau. Akhirnya ekonomi orang Islam ni berkitar di kalangan orang Islam. Ini kekuatan yang mesti kita ada. 2 saya sebut. Yang ketiga, dalam kesimpulan, lebih apa 10 minit ni Ustaz. Lebih lah. Masa kecederaan lah. Yang akhir sekali, tolong jaga akhlak. Jaga akhlak. Ayah-ayah, ibu-ibu, tolonglah jaga perangai kita. Biar kita ni semakin tua, semakin orang nampak kita ni ahli syurga Allah. Orang datang jumpa dengan kita, tengok, ahli syurga dah dia ni. Nampak dah tanda. Pakaian kita pakaian ahli syurga. Bauan kita bauan ahli syurga. Jangan biarkan berbau busuk badan kita. Jangan kita pakai kemas-kemas. Datang ke surau, ke masjid, orang tengok kemas je. Kumis kita terjaga. Tubuh badan kita nampak bersih, berseri. Kuku kita dah potong elok-elok. Kita dah jaga dah. Nak sebutnya apa dia lagi? Tutur bicara kita pun kita jaga. Bahasa mudah, kita jaga kita. Kita jaga kita. Jaga untuk ke mana? Jaga untuk ke syurga. Jumpa je dengan anak-anak kecil ni, sebut ada anak kecil tersebut. Doakan pakcik. Pakcik bimbang kalau pakcik meninggal dunia, pakcik tak boleh masuk syurga Allah.
Ni kita kena ada demikian pada diri kita. Jumpa dengan anak-anak yang sedang bermain, anak-anak tegur kita, makcik, pakcik, kita pun sebut, doakan pakcik ya. Jumpa kawan-kawan kita ni, sebut. Jangan lupa ya, kalau saya meninggal dunia, tolong sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat, iringi jenazah saya ke kuburan. Kita sebut pada sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita kata, awak buang tabiat ke? Buang tabiat ke? Dia panggil. Kita kata, tak, bukan. Saya bimbang, saya meninggal dunia, tiba-tiba saya tidak berada dalam syurga Allah. Jangan sibuk lagi dalam diri kita, menyibukkan diri duduk depan TV, tengok 7 hari mencintaiku, dia panggil. Tak ada manfaat langsung. Jangan habiskan masa kita dengan tengok benda-benda yang tak ada manfaat. Tengoklah dalam hidup kita ni, pada diri kita ni, pada masa depan kita. Jaga yang ni. Yang kedua, saya nak pesan betul-betul. Jaga apa dia? Jaga ibu dan ayah kita. Ramai orang kita tak lepas dalam penjagaan ni. Tolong jaga ibu dan ayah. Ibu ayah ni dalam hidup, jangan sampai dia tersinggung hati dengan kita. Jangan terguris perasaan dia dengan kita. Penyakit orang lelaki kita, bila semakin tua, dia semakin tak nak jaga mak ayah. Habis dia jaga siapa? Jaga isteri dan anak-anaknya. Dia tak jaga mak ayah dia. Yang ni bahaya, tuan-tuan. Tuan-tuan bertembung di antara isteri dan ayah dengan mak ayah. Kadang-kadang isteri buat pilihan. Isteri suruh kita buat pilihan. Abang pilih. Sama ada abang nak jaga saya ataupun nak jaga mak ayah abang. Dia sebut demikian. Kita jawab, saya nak jaga mak ayah saya. Saya, awak diceraikan. Senang. Bila dia tak patut dia buat pilihan demikian. Isteri jangan buat pilihan demikian. Isteri bila tahu suami ni dia sedang jaga mak ayah, maka isteri dia kena jaga hati suami dia. Jangan dia sibuk dan dia buat kalut. Jangan dia buat kalut. Bila masa suami sedang sibuk menjaga mak ayah, dia kena bagi support. Isteri kena bagi sokongan. Jangan sampai peringkat bila saat mana kena jaga mak ayah, isteri pula yang buat sibuknya. Abang jangan kalut nak balik kampung. Jangan sibuk dengan mak. Jangan sibuk. Ni saya ni yang lebih utama. Siapa yang ajar? Kita sebut siapa yang ajar? Dalam Islam, yang besar, yang utama ialah Allah dan juga Rasul. Yang kedua, ibu dan ayah kami. Isteri, bila dicerai boleh kahwin dengan orang lain. Isteri boleh cari yang lain. Manakala ibu ayah, boleh kamu cari? Tak boleh cari. Kamu tak boleh cari yang lain dalam hidup. Nak sebutnya gambaran, ini yang berlaku seorang pemuda yang datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya suruh saya cerai isteri saya. Perlukah saya cerai isteri saya ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ayah kamu pintu syurga untuk kamu. Ayah kamu pintu syurga untuk kamu. Kalau kamu nak masuk syurga, kamu ikut kata ayah kamu. Ini sebut sampai tahap demikian. Nak gambarkan tentang apa besarnya. Jangan sampai peringkat bila keadaan kita, akhlak kita jadi buruk, mak ayah nak datang ke rumah pun tak boleh. Bila ditanya kenapa mak nak datang rumah saya, mak nak tidur kat mana, dia sebut bilik semua penuh, anak-anak saya semua duduk dalam bilik, tak ada tempat mak. Kita tanya balik, bilik kamu tu kat mana? Bilik saya tidur dengan isteri saya. Tak, bilik kamu tu kamu keluar, masukkan ibu dan ayah kamu dalam bilik kamu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Habis saya nak tidur kat mana? Tidur kat dapur, kita sebut demikian. Tidur kat dapur kamu dengan isteri kamu. Ibu dan ayah kamu jadi besar dalam hidup kamu. Jangan kamu sampai peringkat kamu beralasan, mak tak boleh datang. Saya sebenarnya dia nak tipu mak dia. Dia tak nak benarkan mak dia datang. Kenapa dia? Mak dia tak sekufu dengan mak dia, mak mertua dia, isteri dia tak sekufu dengan mak dia tersebut. Padahal yang ni yang paling bahaya dalam hidup. Saya nak sebut demikian. Jangan jadi pada diri kita ni sampai kita ni menjadi satu penyakit dalam jiwa kita. Penyakit apa dia? Penyakit yang terjadi di kalangan orang lelaki Melayu terakhir kita ni. Penyakit apa? Penyakit takut bini, dia panggil begitu. Penyakit takut bini ni ramai orang kita kena. Dalam tak sedar kita jadi demikian. Jaga pada isteri tu lebih daripada dijaga mak dan ayah dia. Pelik kita. Isteri dia boleh tengking dia. Orang perempuan,
Saya nak sebut ni, bukan orang tempat ni. Ni orang Australia Barat, dia panggil macam. Nak sebutnya, orang perempuan, jangan angkat suara depan suami masing-masing. Kalian jangan tinggi suara di hadapan suami kalian. Kalian tinggi suara di hadapan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan yang kalian lakukan. Habis amalan-amalan kita. Tak ada besarnya amalan kita tersebut. Dengan terguris hati suami. Bila kalian meninggal dunia, saat mana suami kalian tak reda pada kalian, tak jumpa pintu syurga untuk kalian. Rugi di dalam hidup kita. Kenapa diam semua ni? Macam pernah kena je. Nak sebutnya, nak gambarkan tentang bagaimana orang kita ni dia tak perasan benda-benda demikian. Orang kita ni dalam hidup ni jadi rasa takut dengan isteri dia tu. Allah, saya pernah jumpa kawan-kawan saya kan, duduk tengah minum ni, elok minum ni, tengah minum dengan kawan-kawan kita ni, berkawan, duduk minum, tiba-tiba bunyi deringan telefon, terjatuh gelak, jatuh, kita terkejut. Kenapa? Isteri saya telefon, ustaz, dia sebut. Isteri telefon, ya ke? Ya ustaz, dia angkat telefon. Ni ustaz, tengok ni. Nama isteri saya ni. Dia tulis apa? Saya tengok, Langsui dia tulis demikian. Nak sebutnya, Langsui terus dia tulis. Nama isteri dia. Bila begitu, kita kan, jawab, kita pakat dengar. Dia pun buka. Dia buka tu, dengar tu, isteri dia telefon. Kat mana? Kata isteri. Kat mana? Kenapa lama angkat telefon? Abang dengan Ustaz Ahmad Dasuki dia sebut. Mana ada Ustaz Ahmad Dasuki? Tak minum macam kau lah dia sebut. Dia sebut demikian. Ustaz dengar sendiri ya, Ustaz. Dia boleh sebut demikian. Lepas tu isteri dia sebut. Isteri dia boleh sebut lagi. Buat apa? Minum. Minum lagi masa ni. Kau berapa dah ni? Balik, katanya isteri dia. Balik itu, dia pun tutup terus handphone. Saya balik dulu Ustaz ya. Nak sebut. Yang balik pula tu imam pula tu nak sebut. Nak sebutnya memang takut sungguh dalam hidup dia. Jangan tuan-tuan, malulah kita dengan Allah. Jangan sampai peringkat kita demikian. Biar tahu, isteri jangan cakap demikian. Betul, dalam hidup kita ni kita kena jaga hati isteri. Isteri kena jaga hati suami. Saling jaga menjagai lah. Janganlah sampai peringkat suami jadi takut dengan isteri. Dalam tak sedar jadi takut dengan isteri. Harta benda kita ni, beg duit kita pun kita bagi semua. Sampai setengah-setengah orang tu dah tua-tua bawa handbag isteri lagi. Bawa handbag isteri ni, malu kita kata. Nak sebutnya, dia kata bukan saya takut dengan isteri saya ustaz, isteri saya menakutkan saya. Nak sebutnya gambaran yang terjadi dalam hidup. Yang ni bahaya tuan-tuan. Saya nak sebut pada tuan-tuan, bahaya di sudut akidah kita, akhlak kita di sisi Allah SWT. Jaga yang ni insya-Allah, Allah jaga pada diri kita. Bila kita boleh jaga dalam keadaan sebegini, insya-Allah kita akan bawa keuntungan dalam kehidupan kita ni. Belum saya serah balik pada Ustaz Amin tu, tuan-tuan kat luar tu ada kitab yang saya karang ni, Persiapan Menjelang Kematian. Tuan-tuan cuba dapatkan kitab ni. Dalam ni ada doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya karang dalam PKP bawah ni kitab ni. Bagaimana kematian kita untuk jadi husnul khatimah. Husnul khatimah. Biar saya bercita-cita besar nak dapatkan supaya orang kita ni kalau meninggal dunia semuanya mati masuk dalam kubur, semua je jadi ahli syurga Allah SWT. Ini cita-cita yang saya sedang angan-angankan. Lebih-lebih lagi lah bila saya tinggal dekat Shah Alam ni. Saya duduk dekat Shah Alam ni, saya takut sangat kalau ada di kalangan tuan-tuan yang tiba-tiba sampai di akhirat nanti tak dapat bersama untuk ke syurga Allah SWT. Rugi yang ni. Biar kita ni pakat-pakat lah, jom lah. Tengok yang apa yang saya bersama ni saya tunjukkan dalam hidup seharian. Ada yang baik tuan-tuan ikut, yang tak baik ni tuan-tuan jangan ikut. Ini contoh, cari para ustaz yang ramai di Shah Alam ni. Ni Ustaz Amin ada, kemudian Ustaz tolong ikut para alim ulama tuan-tuan. Tuan-tuan nak suruh selamat, tuan-tuan ikut para alim ulama. Menyebabkan kita akan selamat nanti. Jangan kita ni dalam hidup kita kata saya nak terima dalam bab ni je, dalam bab yang lain saya tak boleh terima. Jangan. Untuk bersama dipanggil. Saya nak pastikan orang kita bila meninggal dunia semua dapat syurga Allah. Tuan-tuan pun tahu saya bangunkan Ma'had Tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz dan 1 college yang saya baru bangunkan. College ni pelajar-pelajar yang dah habis 30 juzuk Al-Quran, dia menyambung peringkat college pula. Dia sambung IG, SE, kemudian dia buat SPM, kemudian dia buat syahadah,
kemudian dia masuk dalam bidang kemahiran, saya bentukkan dalam bentuk college, dia panggil demikian. Kemudian saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Jerantuk Pahang, saya bangunkan di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan ada peluang, buat rombongan pergi Pulau Langkawi tuan-tuan. Jangan tengok burung helang je, rugi je. Datang ke Langkawi, tuan-tuan datang ke sekolah saya. Saya jemput, saya beli tanah, saya wakafkan tanah tersebut untuk dibangunkan Ma'had Tahfiz. Dan alhamdulillah kita dah berjaya dah bangun kawasan tersebut, jalan nak dekat dengan kabel car tempat tersebut. Tuan-tuan datang, jemput, bawa keluarga masing-masing. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati pada kita ni. Adalah kitab-kitab ni, dan di samping kalau tuan-tuan tak dapat juga, tuan-tuan ambil inilah pamphlet ni lah, cukup lah. Pamphlet ni tuan-tuan, dalam pamphlet ni ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, berdiri depan Mission Bank tu, semayang sunat istikharah dulu sana nanti. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Ini mudah-mudahan dia akan dapat manfaat, termasuk dengan madu, termasuk dengan lotion. Yang ni untuk biasa saya gunakan untuk gangguan pada malam hari. Kita biasa tidur, ada yang tidur tu dia mimpi air, mimpi menakutkan, dia mimpi rumah lama, kemudian gigi dia bunyi kak. Biasanya mereka tanya pada saya waktu saya buat perubatan di Seksyen 8 tu, kenapa ustaz jadi demikian? Saya jawab, ni gangguan saka dia panggil. Gangguan saka ni ramai orang kita dihantui dengan gangguan saka dalam hidup mereka. Gangguan saka ni masalah, tapi kalau gangguan pusaka tak masalah langsung. Yang tu senyum-senyum je kita dapatnya. Saya gunakan dalam bentuk ni lah. Tuan-tuan sapu je malam-malam nak tidur tu, sapu kat belakang dekat sendi-sendi, sikit-sikit je dulu. Mudah-mudahan dia akan keluar pada malam tersebut, saat kita tidur ini. Mudah-mudahan demikian. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih tidak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Zuki. Begitu panjang lebar yang telah diterangkan kepada kita. Sebagai kesimpulan sebut dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman semua, masuklah ke dalam Islam. Ambil Islam secara keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah dalam surah Ibrahim, sesungguhnya aku tidak dapat menolongkan kamu untuk menyelamatkan kamu, dan kamu juga tidak dapat menyelamatkan aku. Itu perbualan di antara syaitan dengan ahli neraka. Jadi sama-samalah kita jaga diri kita daripada terlibat mengikuti golongan-golongan orang yang menyesatkan. Jadi sama-samalah sebagaimana Ustaz Rizki sebut tadi, dampingilah para alim ulama. Saya bawa satu lagi, iaitulah kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di antara orang yang bertuah dalam dunia ni, salah satu daripadanya iaitulah orang yang mendampingi para alim ulama. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ini, fitnahnya begitu hebat. Kalau kita lepas daripada mereka ini, kita mungkin akan ditarik oleh iblis, syaitan, dan juga golongan-golongan yang menyesatkan dalam keadaan kita tidak sedar. Jadi akhir kata daripada saya selaku moderator pada malam ini, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Surau Ahli Jawatan Kuasa Surau Rodatul Firdaus kerana memberi kebenaran untuk mengadakan bual bicara muallim pada malam ini, dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada di atas sumbangan yang tuan-tuan berikan yang telah dijalankan tadi oleh adik kita tadi. Dan sebenarnya insya-Allah sekali lagi kita akan bertemu pada masa akan datang insya-Allah. Semoga apa yang dikongsikan bersama pada malam ini semoga bermanfaat untuk kita amalkan, dan ia menjadi bekalan untuk kita bawa di pada hari akhirat nanti sebagai satu bekalan kita yang akan terputus dengan yang lain, melainkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله